Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita menyambung kembali pembacaan hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah, karangan Dr. Iyadah dan diterjemahkan oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Nizam hafizahullah ta'ala. Kita dah sampai pada hadis ke-23, iaitu kelebihan majlis mengingati Allah Ta'ala. Ada dua riwayat hadis. Pertama riwayat Imam Bukhari dan telah kita baca. Yang kedua ialah riwayat Imam Muslim. Baru ni kita terhenti kerana masalah internet. Jadi kita baca. Fi riwayat Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudla yatabba'una majalis al-dhikri فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال فبما يستجيرونني قالوا من نارك يا ربي قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال الله تعالى فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Okey, kita baca terjemahan hadis. Di dalam riwayat Imam Al-Muslim radhiyallahu taala anhu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mempunyai para malaikat yang bergerak secara berkumpulan, yang mereka adalah para malaikat tambahan. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Makna malaikat tambahan kat sini ialah malaikat yang bukan mempunyai tugasan menjaga makhluk dan bukan juga para malaikat yang mempunyai tugasan yang lain. Tugas mereka ialah hanya mencari majlis-majlis zikir untuk bersama-sama dengan ahli zikir. Itu makna malaikat tambahan. Maka apabila para malaikat telah mendapati satu majlis yang di dalamnya terdapat zikir, nescaya para malaikat tersebut telah duduk bersama-sama mereka yang berzikir. Masing-masing telah mengelilingi kumpulan zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka, sehinggalah para malaikat tersebut memenuhi apa sahaja ruang yang berada di antara mereka. Jadi dalam kalangan ahli zikir tersebut, malaikat akan memenuhi ruang yang ada di situ, sehinggalah sehinggalah para malaikat tersebut memenuhi apa sahaja ruang yang berada di antara mereka yang berzikir dengan langit dunia. Apabila mereka yang berzikir telah bersurai, para malaikat itu telah memanjat dan naik ke langit. Selepas daripada majlis zikir, malaikat naik ke langit. Baginda telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat yang naik ke langit tadi,
dalam keadaan dia lebih mengetahui tentang mereka yang berzikir. Allah Ta'ala tahu dah. Tapi saja Allah Ta'ala tanya para malaikat, dari mana kamu semua telah datang? Allah Ta'ala tanya malaikat. Lalu malaikat berkata, kami telah datang dari sisi para hamba milikmu yang berada di bumi dalam keadaan mereka mensucikanmu, menyebut subhanallah. Mereka membesarkanmu, menyebut Allahu Akbar. Menyatakan kepadamu lafaz la ilaha illallah, memujimu dan meminta kepadamu. Dia telah berfirman, Allah Ta'ala telah berfirman, apakah yang mereka minta daripadaku? Para malaikat telah berkata, mereka memintamu akan syurga, ya Allah. Dia, iaitu Allah Ta'ala, telah berfirman lagi, adakah mereka telah melihat syurgaku? Tak. Mereka yang berzikir tersebut minta syurga daripada aku. Adakah mereka telah melihat syurga tu? Tak, sampai begitu sekali minta. Mereka telah berkata, malaikat menjawab, tidak wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, maka bagaimanakah sekiranya mereka telah melihat syurgaku? Para malaikat telah berkata, mereka memohon perlindunganmu. Dia telah berfirman, Allah Ta'ala berfirman lagi, daripada apa yang mereka memohon perlindunganku. Mereka telah berkata, daripada neraka-Mu wahai Tuhanku. Dia telah berfirman, adakah mereka telah melihat neraka-Ku? Tak. Golongan ahli zikir meminta perlindungan daripada neraka. Maka Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, adakah mereka, iaitu ahli zikir itu, telah melihat neraka sehingga diminta dilindungi diri mereka dari neraka? Dia telah berkata, maka bagaimanakah kalau mereka telah melihat neraka-Ku? Baca lagi. Para malaikat telah berkata, mereka meminta keampunan-Mu, ya Allah. Baginda telah bersabda, alaihissalatu wassalam, lalu dia berfirman, Allah Ta'ala berfirman lagi, aku telah mengampunkan untuk mereka. Maka aku telah memberikan kepada mereka apa yang mereka telah minta. Tadi apa yang diminta oleh ahli zikir tadi? Perlindungan daripada neraka, masuk ke syurga, Allah Ta'ala akan bagi, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa mereka. Jadi perbanyakkan duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, supaya kita mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan aku telah menyelamatkan mereka daripada apa yang mereka telah meminta perlindungan, iaitu daripada neraka Allah Ta'ala. Baginda telah bersabda, maka para malaikat berkata, Tuhanku, ada di kalangan mereka seorang hamba yang salah. Ada seorang pemuda ni atau seorang manusia ni datang bukan nak berzikir, mari singgah. Dia ada hajat lain. Tak, bukan tujuan nak berzikir, mari singgah duduk di kawasan orang yang berzikir tersebut. Maka para malaikat sebut, ada seorang ni tersilap mari. Tak, mari bukan untuk berzikir. Sesungguhnya dia hanyalah telah melalui kumpulan zikir tersebut, lantas dia pun telah duduk bersama mereka. Baginda telah bersabda, lalu dia berfirman, maka Allah Ta'ala pun berfirman, untuk dia pun aku telah ampunkan. Tak, jadi seorang manusia datang bukan tujuan untuk berzikir, hajatnya kerana perkara lain, tapi duduk sekali dalam majlis zikir tersebut, ataupun duduk di tepi-tepi majlis zikir tersebut, maka Allah Ta'ala sebut, dia pun aku ampunkan juga. Mereka yang berzikir tersebut adalah satu kumpulan yang tidak akan celaka disebabkan mereka, sesiapa pun yang duduk bersama mereka. Pengajaran hadis ada 4 kat sini. Kita digalakkan, yang pertama, kita digalakkan mengadakan majlis-majlis zikir yang mengingati dan memuji Allah Ta'ala. Antara contoh halaqah zikir adalah majlis tahlil. Majlis tahlil bukan bid'ah, sebab dalamnya penuh dengan kebaikan. Kita sebut la ilaha illallah, kita selawat kepada Nabi, kita baca ayat Quran. Di manakah bid'ahnya, di manakah sesatnya, wallahu alam lah. Ada golongan kata bid'ah. Dan kita tidak anggap pun itu yang Nabi buat. Nabi tak pernah buat majlis zikir malam Jumaat. Tak, kita pun tak anggap begitu. Ulama-ulama kita susun itu supaya ada nizam dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak? Daripada tidak buat apa-apa lepas maghrib, hari Khamis malam Jumaat tu, baiklah buat tahlil, baca Yasin.
Dalam masa yang sama, kita tidak i'tiqad itu pernah dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tu ada bacaan Quran, dalamnya ada zikir, dalamnya ada tasbih, dalamnya ada. Jadi nak hukum sesat ataupun tidak sesat, tengok isi kandungan dalam tu. Ada menari yang sesat, dalun wa mudillun, sesat lagi menyesatkan. Tidak tutup aurat, sesat lagi menyesatkan. Berzina dalam majlis tu, sesat lagi menyesatkan. Minum arak, sesat lagi menyesatkan. Apa lagi? Tak, yang tu sepakat tidak ada khilaf. Tapi kalau dalam itu, majlis itu, tak menceritakan tentang Rasulullah, berzikir, baca Quran, di manakah sesatnya? Kita pun pening dengan setengah golongan ni, syadid dan tentu hala. Dan doa selamat yang masyhur di kalangan masyarakat Melayu, teruskan buat, amalkan, tidak ada masalah, bukan sesat. Yang kata sesat tu tak berapa nak betul. Yang kedua, barakah majlis memuji dan membesarkan Allah ini membawa kepada pengampunan dosa, dijauhkan daripada neraka dan dijanjikan dengan memperahli syurga. Kumpulan-kumpulan yang kata sesat, majlis tahlil, majlis zikir apa semua ni, tak, dia kata bid'ah. Mereka juga ada majlis tertentu yang mereka buat secara nizam. Selepas maghrib mereka baca kitab ini secara nizam, hari-hari. Nabi pernah buat ke? Setiap hari baca kitab tu. Pukul 4:30 petang kita baca kitab ni selama setahun. Nabi pernah buat selama setahun baca kitab tu. Tak, ini kami letak ni semata-mata untuk nizam baca kitab supaya khatam. Dah samalah kita ni pun tahlil ni, susun untuk mudahkan orang beramal. Itu saja. Bukan kita i'tiqad itu satu perkara yang Nabi buat. Betul tak? Tapi time dia boleh, time kita tak boleh. Pelik lah. Barakah majlis memuji dan membesarkan Allah ini membawa kepada pengampunan dosa, dijauhkan daripada neraka dan dijanjikan dengan memperolehi syurga. Yang ketiga, hadis ini telah menjadi sebab kepada berkembangnya majlis-majlis zikir yang diadakan oleh kaum sufi secara harian maupun mingguan. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya keberkatan bersama dan bersahabat dengan orang yang saleh, yang mulutnya sentiasa basah memuja dan menanam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita baca lagi. Hadis ke-24. Dosa penghapus doa, bukan dosa, doa penghapus dosa syirik. An Ma'qil bin Yasarin qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa shahida bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك فقال هو فيكم أخفى من دبيب النمل فسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره أو صغير الشرك وكبيره قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم يقولها 3 مرات رواه Abu Bakar Al-Marwazi. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Ma'qil bin Yasar, beliau telah berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata dan beliau telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat bawah tu ada ta'liq sikit, disebut menurut guru saya Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i. Ini guru Khairul Nizam, juga guru saya lah. Saya ada khatam kitab Ghayatul Ma'mul dengan beliau 2 kali. Kitab Taqribul Usul Ibn Juzai, usul fiqh. Lagi kitab Syarah Waraqat tu Imam Hattab, Imam Mahalli, Nazam Amriti. Adalah 2 khatam kitab dengan Syekh Sayyid Shaltut hafizahullah. Al-Faqih. Menurut guru saya Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i, maksud perkataan beliau telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar adalah seorang yang sangat meyakini kebenaran setiap ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut tadi
daripada Sayyidina Maqil bin Yasar, beliau telah berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah berkata, dan beliau iaitu Abu Bakar As-Siddiq telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah. Makna Abu Bakar As-Siddiq telah bersaksi dengannya ke atas Rasulullah, maknanya Sayyidina Abu Bakar sangat yakin dengan setiap ucapan yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syirik. Lalu baginda telah bersabda, ia, ini sabda Nabi, ia iaitu syirik di dalam diri kamu semua adalah lebih tersembunyi daripada pergerakan semut. Bila pergerakan semut ni kita tak boleh tengok, tak boleh dengar bunyi tapak kaki dia tu. Jadi Nabi sebut syirik itu lebih tersembunyi daripada perkara tersebut, daripada pergerakan semut. Maka saya akan menunjukkan kepada anda akan suatu amalan yang sekiranya anda telah melakukannya, nescaya telah pergi daripada anda perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besar bagi syirik. Atau yang baginda sabdakan adalah perkara yang kecil bagi syirik dan perkara yang besar baginya, iaitu bagi syirik. Baginda telah bersabda katanya. Jadi doa yang nak disebut ini ialah doa untuk lindung diri kita daripada syirik, sama ada syirik yang besar atau syirik yang kecil. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dengan bantuanmu daripada saya menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan saya mengetahui. Jadi kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala daripada menyekutukan Allah Ta'ala sedangkan kita tahu. Dan saya memohon keampunanmu terhadap apa yang saya tidak ketahui. Baginda mengucapkan sebanyak 3 kali. Maknanya Nabi baca doa ini sebanyak 3 kali. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi. Habis dah. Pengajaran hadis disebut ada 4. Yang pertama, setiap Muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Belajarlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Janganlah kerana habuan dunia dia tergamak menjual akidahnya lalu dia redha menjadi seorang yang murtad daripada agama Islam. Yang kedua, menerusi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan syirik kepada 2 bahagian. Ada syirik yang besar, ada pula syirik yang kecil. Maksud syirik yang besar adalah beranggapan bahawa ada Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Manakala maksud syirik yang kecil pula adalah tindakan seseorang yang melakukan sebarang perbuatan kerana makhluk dan bukan kerana Allah Ta'ala. Maknanya melakukan ibadat, mengajar, tak belajar, sembahyang, sembahyang tarawih, sembahyang witir, tahajud, puasa sunat dan sebagainya kerana perkara lain, kerana zat lain, kerana orang lain, kerana makhluk, bukan kerana Allah Ta'ala. Itu syirik, syirik kecil. Mana syirik kecil tidaklah menyebabkan kafir, tapi amalan tidak diterima lah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima itu selagi mana kita tidak rasa bersalah. Kalau kita buat perkara tu dalam masa yang sama kita rasa bersalah, mana kita sembahyang, lepas tu ada unsur riak, dan kita sedar perkara tu tak boleh, dan kita minta pengampunan daripada Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala terima juga amalan kita, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut pada ibadah-ibadah yang mendatang. Ketika itu insya-Allah masih makbul ibadat kita. Ini disebut oleh Maulana Syekh Buti rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah mengajarkan kita satu doa yang dibaca sebanyak 3 kali yang akan membenting kita daripada menjadi seorang yang terpesong akidah serta dapat menjadikan kita seorang serta dapat menjadikan kita seorang yang menjadikan matlamat ibadah dan segala kelakuan kita hanya semata-mata kerana Allah. Ini satu perkara yang sangat sukar sebenarnya. Kita buat satu ibadah, terutamanya orang lain tak buat. Tak. Kita buat tu kerana Allah semata-mata. Khalis lillahi ta'ala. Sukar.
Jadi sentiasa kena minta lah supaya Allah Ta'ala berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amalan. Doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Okay, yang keempat, walaupun kita diwajibkan untuk menghindari segala perbuatan dan perkataan yang membawa kepada syirik, ini tidaklah bermakna kita boleh menghukum orang Islam sebagai seorang yang syirik dan murtad. Ini kerana hukuman bahawa seseorang Muslim itu telah murtad hanyalah boleh dikeluarkan oleh mahkamah setelah diadili dengan penuh teliti dan saksama. Dia bukan dikeluarkan oleh netizen, jabatan netizen shock. Ni pergi ziarah kubur, murtad, syirik. Tak, ini buat satu bid'ah. Murtad ke tak murtad ni bukan kerja netizen. Netizen kerja dia benda lain. Ada tugas lain bagi netizen ni. Tugas mengatakan seseorang itu murtad atau syirik dan sebagainya, itu tugas qadi. Tugas apa? Qadi. Bukan tugas tok guru, bukan tugas alim ulama. Maknanya bukan tugas apa tu, orang kebiasaan lah. Mesti orang yang ada jawatan, iaitu qadi. Kita sebagai, contohlah sebagai asatidah, hanya boleh menyebut perbuatan ini menyebabkan syirik. Adakah orang yang buat tu syirik? Belum tentu. Panggil kawan tu pergi jumpa qadi. Qadi akan tanya banyak perkara lah. Kamu buat ni sedar ke tidak sedar? Kamu buat ni memang jujur? Memang kamu buat dalam keadaan sengaja ataupun dipaksa? Tak. Banyak benda yang akan diteliti semula. Kita jangan jadi orang yang suka nak mengeluarkan orang lain daripada Islam. Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh nak memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Kita mudah-mudah je mengkafirkan orang tu, mensyirikkan orang tu, disebabkan amalan-amalan yang sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama. Okey, hadis ke-25. Pernah berlaku satu kisah antara Syekh Al-Zahiri, apa nama, tak tahu, Syekhul Azhar, dan juga Syekh Muhammad Abduh. Satu ketika mereka pergi ziarah Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, kalau tak silap, ataupun mereka ziarah apa nama, Al-Imam Iskandariyah tu, tak ingat pula dah, Abu Abbas Al-Mursi kalau tak silap lah. Tak, mereka ziarah, mereka baca Fatihah apa semua. Lepas tu ada seorang pemuda ni, seorang makcik tu masuk ke dalam ruangan kubur tu. Tak, dia macam sebut, wahai wahai Abu Abbas Al-Mursi, kalau tak silap lah Abu Abbas Al-Mursi, tolong perkenalkan hajatku. Maka Syekh Muhammad Abduh macam tak puas hati lah. Ini ni minta kat makhluk ni, bukan minta kat Allah Ta'ala. Tak, maka ditegur. Maka Syekhul Azhar ketika itu, saya tak ingat nama, dia kata, tenang Syekh Muhammad Abduh, tenang. Okay. Jadinya Syekhul Azhar tanya balik perempuan tu, wahai perempuan, makcik tua lah, kamu bila kamu sebut lagu tu kepada kubur yang dah mati ni, kepada pemilik kubur yang dah mati ni, kamu iktikad pemilik kubur tu memberi manfaat dan mudarat ke? Dia tanya lagu tu. Makcik tu kata, dah aku bodoh sangat ke sampai aku nak sembah datang kubur ni? Tu bahasa saya lah. Makcik tu kata, aku ni bodoh sangat nak sembah kubur. Aku ni orang Islam. Faham tak? Jadi makcik yang tua, yang Syekh Muhammad Abduh ni anggap orang tua ni dah menyembah kubur, ataupun orang tu minta kepada kubur. Makcik tu kata, aku ni orang kampung. Orang kampung ni tak tahu nak kecek lagu mana, tak reti nak takbirkan dengan ibarat yang sesuai. Tak. Jadi aku dalam sebutan aku tu bagi tahu aku minta kepada pemilik kubur. Aku bukan minta kepada dia, aku tahu dia tu mati. Dia tu tak boleh bagi manfaat. Tapi aku orang kampung tak reti nak buat ayat. Kamu orang bandar, kamu orang terpelajar lain, aku tak boleh. Faham tak? Dalam ni kita boleh ambil pengajaran apa? Kamu nak istighasah, kamu tak nak istighasah, tu kamu punya pasal lah. Cuma ni nak beritahu, bukan mudah-mudah kita nak hukum orang yang Islam tu sebagai musyrik atau murtad, dengan semata-mata keluar daripada mulut dia perkara-perkara yang zahirnya menyebabkan dia tu murtad ataupun menyebabkan dia musyrik, syirik. Tak, sampai makcik tu kata, mu ingat aku ni bodoh? Tu boleh tak? Waktu tu Syekh Muhammad Abduh pakai pakaian macam
Padri ke lagu mana tak tahu. Saya tak ingat kisah dia. Jadi makcik tu bagi tahu kepada Syekhul Azhar, ni siapa dia kamu bawa ni? Macam orang bukan Islam je. Lebih kurang gitulah dia punya mafhum dia. Jadi Syekhul Azhar kata, tengok tu Syekh Muhammad Abduh, kamu bersangka buruk dekat makcik ni. Tak, kamu bersangka buruk dekat makcik ni, akhir kali makcik tu kata kamu pula bukan Islam. Faham tak? Sebab apa? Pakaian tu gaya macam pakaian orang bukan Islam lah. Allahualam. Sekadar itu cerita dia. Boleh? Tu. Jadi jangan mudah-mudah lah dalam bab ni. Setuju tak setuju tu kamu punya pasal, tak ada masalah. Tapi nak memurtadkan, nak mensyirikkan orang, sabar dulu. Saya tak ajar, okey, tak ada masalah. Tapi macam mana netizen ni bawah tu boleh kata musyrik, syirik, ahli bid'ah. Sedap nampak. Betul? Orang siapa dia? Golongan mana yang mengajar ni? Golongan mana yang mengajar netizen bila Habib Omar tak baca contoh tersilap Fatihah ataupun tersilap bacaan dalam Quran, tak apa nak kemas macam kamu lah. Kamu kan qari. Tak, Habib tak apa nak qari. Tiba-tiba bawah tu ahli bid'ah lah, pemilik penyembah kubur lah, musyrik lah. Siapa dia ajar tu? Taklah saya tak nak tuduh kumpulan mana-mana, tapi soalan lah, kumpulan mana yang ajar tu? Asy'ariyah yang ajar, Maturidiyah yang ajar, kumpulan mana yang ajar tu? Tadi umat Islam duk main syirik korang ni. Tu. Marahlah sikit baca. Okey, bismillah. Hadis ke-25. Panjang lah. Sikit je kita baca. Hadis ke-25, doa yang menghapuskan dosa sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Dosa yang boleh mengampunkan sekalipun dosa yang sangat berat, sangat besar. Contohnya dosa lari daripada medan perang. Dosa begitu pun boleh diampunkan bila mana kita baca doa yang kita akan sebut ni. An Bilal ibn Yasar ibn Zaid maula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haddathani abi an jaddi sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man qala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahfi rawahu Tirmidzi. Daripada Bilal bin Yasar bin Zaid, Sayyidina Zaid adalah hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ta'liq ke bawah. Sayyiduna Zaid yang meriwayatkan hadis ke-25 ini bukanlah Sayyidina Zaid bin Harithah. Menurut Abu Musa Al-Madini, Sayyiduna Zaid ini bernama Zaid bin Bula. Menurut Ibnu Syahin, Sayyiduna Zaid ini adalah seorang hamba Nubi, kawasan di utara Sudan dan selatan Mesir, yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Bani Sa'labah. Akhirnya baginda telah memerdekakan Sayyidina Zaid. Jadi Zaid yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah Zaid bin Bula. Menurut Ibnu Syahin, Sayyidina Zaid ini ialah seorang hamba Nubi. Nubi ini kawasan di utara Sudan dan selatan Mesir. Dan akhir sekali Sayyidina Zaid telah dibebaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan hadis. Daripada Bilal bin Yasar bin Zaid, Sayyidina Zaid adalah hamba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal telah berkata, ayah saya telah menceritakan kepada saya daripada datuk saya iaitu Sayyidina Zaid bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berkata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang bermaksud saya memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Lagi maha berdiri sendiri maknanya apa? Berdiri sendiri ni bukan asal Allah Ta'ala duduk lepas tu Allah Ta'ala bangun. Allah Ta'ala tidak duduk, tidak bangun. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Jadi makna berdiri sendiri kalau kita mengaji sifat 20, maka maksud dia ialah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada pencipta. Beza dengan kita nak ada mesti ada yang menciptakan kita. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa?
mukhassis. Tidak berhajat kepada mukhassis dan juga mujid. Tak, tu. Saya bertaubat kepadanya. Jadi wa atubu ilaihi maknanya saya bertaubat kepadanya. Nescaya bila kita baca doa ini, nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya sekalipun dia telah lari daripada medan perang. Jadi besar doa yang kita baca ni. Selepas daripada zikir yang kita baca selepas bersemayam ni. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Doa ini mampu mengampunkan dosa yang besar sekalipun dosa itu ialah dosa lari daripada medan perang. Hadis ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Okay, pengajaran hadis istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Jadi bila kita dengar hadis ni, bezalah sikit kita baca doa ini selepas tahu dan sebelum kita tahu. Sebelum ni kita tidak tahu fadilat baca astaghfirullahalazim ni. Hari ni kita tahu doa itu, zikir itu mampu mengampunkan dosa yang besar, telah lagi dosa yang kecil. Jadi jangan kita lepaskan peluang tersebut. Selepas sembahyang ambil masa 5-10 minit untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Doa-doa besar pula dah. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik, sebaliknya hanya akan diampunkan oleh Allah Ta'ala apabila pelaku dosa besar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas dosa besarnya. Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hambanya. Satu lagi insya-Allah boleh. Hadis ke-26. Ya. Lumayan pahala membaca Al-Quran. Ini pahala membaca Al-Quran. Muhammad ibn Ka'ab Al-Quradhi qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi. Terjemahan hadis daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, beliau telah berkata, saya telah mendengar Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya satu kebaikan disebabkan satu huruf tersebut. Baca satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan pula adalah bersamaan dengan 10 kebaikan seumpamanya. Satu kebaikan digandakan sehingga 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf. Jadi satu huruf sekarang ni bukan satu kalimah alif lam mim. Tak, itu 3 huruf dah pada alif lam mim tu. Bahkan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dapatlah 30 ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tak payah pelik lah. Dah, ni Tuhan ni maha kaya. Kita buat sikit, dia bagi banyak, tak ada isu. Bukan kerja dengan majikan ni. Kerja dengan majikan kena buat banyak kerja baru boleh pitih banyak. Dengan Allah Ta'ala jangan kira macam kita dengan majikan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Beliau telah berkata ini adalah hadis hasan sahih gharib berdasarkan jalur sanad ini. Pengajaran hadis, ganjaran membaca Al-Quran adalah sangat besar. Menerusi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa setiap satu huruf yang dibaca akan diberikan ganjaran pahala sebanyak 10 kali ganda. Maka apabila seseorang itu membaca contohnya alif lam mim, tu, dia telah diberikan pahala sebanyak 30 kebaikan. Maka bayangkan sekiranya dia membaca ayat-ayat Al-Quran dengan kadar yang banyak. Tu. Jadi untung kalau mereka yang mengaji hafiz Quran, walaupun kata buruk, rumah buruk,
apa semua jenis buruk, tapi ngaji banyak. Sehari 2 juzuk, 3 juzuk, 10 juzuk. Banyak pahala. Tak? Hidup kat dunia 60 tahun, 70 tahun selesai lah. Lepas tu bertemu dengan Allah Ta'ala. Ketika itu barulah kita tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Hadis ini menggalakkan kita agar sentiasa membaca Al-Quran. Orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, sama ada membacanya di luar solat, menghafaznya dan membacanya di dalam solat, dia akan sentiasa mendapat panduan dan pengajaran yang banyak menerusi ayat-ayat yang dibacanya. Jadi sedikit sebanyak kita kena belajarlah bahasa Arab tu, supaya bila dibaca ayat Quran, kita faham sedikit sebanyak kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, kisah pengajaran dan hukum hakam dan sebagainya. Apabila hatinya gundah gulana, maka sebab dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul yang diuji dengan kesulitan dan tentangan daripada kaum mereka, dia terus akan kembali bersemangat menghadapi ujian Allah yang dianugerahkan kepadanya, yang semestinya sangat kecil berbanding dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul terdahulu. Yang ketiga, kita mesti menginsafi betapa jauhnya kita di dalam membaca Al-Quranul Karim berbanding generasi para sahabat dan golongan terdahulu. Ni kalau nak ikut salaf. Mereka bukan semata-mata membaca Al-Quran, sebaliknya menghafaz kitab suci ini, lalu mereka membacanya di dalam solat-solat yang mereka dirikan. Lalu ada di kalangan mereka yang dapat menghabiskan baca Al-Quran 30 juzuk hanya di dalam tempoh seminggu. Bahkan ada yang dapat mengkhatamkan lebih awal daripada tempoh seminggu. Ini pekerjaan salaf. Tak, sibuk dengan ibadat. Bukan salah ni sibuk dengan debat. Kita tak mendakwa lah kita ni pure 100% mengikut jalan para ulama sebelum para salaf. Tidak. Cuma kalau kita mendakwa kita ni betul-betul salaf, ni kerjaan salaf. Pekerjaan salaf sibuk dengan ibadat, bukan sibuk dengan berdebat. Sibuk membidah kawan tu, membidah kawan ni, tu kerja orang bukan salaf lah. Tak tahulah orang apa. Hadis ke-27, kelebihan surah Al-Ikhlas. An Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan. Baca sikit lagi. Bacalah satu lagi. Kita berhenti. Habis 27 ni kita berhenti. An Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقال وزامنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري. وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. Terjemahan hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki lain sedang membaca surah Qul Huwallahu Ahad dalam keadaan dia mengulang-ulang surah tersebut. Jadi seorang pemuda dengar seorang pemuda yang lain baca sama Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca pula Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad. Maka apabila lelaki tersebut sudah berada di waktu pagi, orang yang dengar seorang pemuda lain sering mengulang surah Al-Ikhlas tersebut, orang tu, beliau telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau telah menyebut tindakan temannya itu kepada baginda. Seakan-akan lelaki tersebut menganggap bahawa surah tersebut adalah sedikit. Dia taqalluha, itu maknanya menganggap perkara itu sedikit. Sahaja kadar pahala membacanya. Tu maknanya orang itu menganggap baca Qul Huwallahu Ahad itu pahala sedikit. Sebab tu dia jumpa Nabi nak komplain lah, nak beritahu sahabat dia ni
tak berapa comel, tak berapa molek amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya. Kat bawah tu disebut maksud tangan di dalam hadis ini telah diterangkan sebelum ini pada hadis ke-13. Maknanya di bawah kekuasaan Allah, bukan tangan maknanya Allah Taala ada tangan. Allah Taala ni bukan seperti patung di Batu Kif tu, ada tangan, ada kaki, ada sak, tak ada. Laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tidak sama dengan makhluk. Lagu mana Allah Taala tak suruh pun kita fikir lagu mana Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah, fikirlah kamu pada ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatih, jangan kamu fikir tentang zat Allah Taala. Nak tahu, tak payah nak pening kepala lah fikir yang tak suruh pun. Tuhan tak suruh. Jadi demi Allah yang diriku berada di dalam tangannya, maknanya di dalam kekuasaannya. Sesungguhnya surah ini benar-benar menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi surah Qul Huwallahu Ahad sekalipun pendek, pahalanya seolah-olah kita baca 10 juzuk Al-Quran. Tak, 1/3 Quran, Quran 30 juzuk, 1/3 10 juzuk lah, banyak tu. Kalau budak nak buat syahadah 10 juzuk sehari tu, letih jugalah nak perhabis tu. Tak. Start daripada pagi, habis pukul berapa? Kalau baca lambat, kalau salah pula. Tak. Tu. Jadi kena ambil ihtimam lah. Kalau tak mampu baca banyak, baca sahaja surah Qul Huwallahu Ahad. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat lain yang turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri, Allah telah meredai beliau. Beliau telah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat baginda, adakah setiap seorang daripada kamu semua lemah untuk membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Nabi tanya. Tak. Kepada para sahabat. Maka permintaan itu telah menjadikan satu kesusahan ke atas mereka, dan mereka telah berkata kepada baginda. Jadi sahabat kata, susahlah setiap malam nak baca 10 juzuk. Siapakah di kalangan kami yang akan mampu untuk melakukan perkara itu, wahai Rasulullah? Lalu baginda telah bersabda alaihi salatu wassalam, surah yang ini kandungannya. Surah yang mana kandungannya ialah Allah adalah Tuhan yang satu, yang dituju, As-Samad, oleh para makhluk adalah 1/3 Quran. Jadi maknanya surah Al-Ikhlas. Pengajaran hadis ada 3. 2 hadis di atas menunjukkan bahawa pahala membaca surah Al-Ikhlas yang sangat mudah untuk dilakukan, yang tidak langsung mengambil masa yang lama, sebenarnya adalah menyamai pahala seseorang yang membaca 1/3 Quran, iaitu 10 juzuk Al-Quran. Yang kedua, janganlah kita memandang enteng amalan seseorang yang secara zahirnya adalah amalan yang biasa-biasa sahaja. Kerana kadang-kadang amalan yang nampaknya mudah dan biasa-biasa itu sebenarnya menerbitkan ganjaran yang sangat luar biasa. Jadi benda yang berkait dengan agama jangan kita pandang enteng sama sekali. Terutama orang yang mengaji agama lah. Kita mengaji agama, lepas tu kita pandang pekerjaan agama itu satu perkara yang lekeh, yang hina, yang jelek, yang tidak standard, yang tidak up to date dan sebagainya. Jadi tak comel lah. Orang lain tu ialah orang lain yang tak mengaji agama secara khusus, mungkin dimaafkan lagi lah, walaupun tidak sewajarnya. Tapi kita sendiri yang mengaji agama, kita anggap perkara-perkara yang berkait agama ni lekeh. Tak tahulah apakah kesan kita mengaji agama tu. Yang ketiga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membaca surah Al-Ikhlas berkali-kali tersebut telah melakukan satu amalan baik, sekalipun cara tersebut secara khusus tidak perlu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi tak ajar secara khusus lah, wahai sahabat bacalah Qul Huwallahu Ahad sebanyak sekian kali. Nabi tak ajar, tapi sebab perkara tu baik maka diikrarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi puji pula. Dan Nabi kata bacaan surah Al-Ikhlas itu menyamai 10 juzuk baca. 10 juzuk bacaan Al-Quran. Jadi malam-malam bangun daripada waktu sahur tu, dan baca 6 kali, dapat dah 2 kali khatam Quran. Tu maknanya pahala 2 kali khatam Quran setiap daripada malam Ramadan. Kisahnya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Itu janji Nabi.
janji Nabi. Tapi janganlah kita hanya baca itu sahaja. Cubalah juga untuk khatam walaupun sekali daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 tu. Di samping kita perbanyakkan baca surah Al-Ikhlas. Walaupun mudah tapi amalan ganjarannya sangat besar. Ini menunjukkan bahawa tiada salahnya sekiranya kita melakukan sesuatu amalan yang salih yang caranya tidak dilakukan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti amalan membaca surah Yasin pada setiap malam Jumaat. Tidak ada masalah lah. Baca Yasin tu satu perkara yang dituntut. Nak baca malam Jumaat ke malam Sabtu ke malam Ahad ke ikutlah. Cuma disusun satu jadual. Tak, di masjid malam ni kita baca Yasin, malam lain kita buat majlis ilmu, malam ni kita baca surah ni surah tu. Tak, bukanlah kita i'tiqad itu yang Nabi buat. Kita tidak percaya begitu. Kita tidak kata ada hadis, ada asar yang mengatakan Nabi setiap malam Jumaat baca Yasin. Tak ada, kita tak sebut begitu, kita tidak i'tiqad begitu. Tapi dia letak malam Jumaat tu untuk baca Yasin supaya ada sistem. Paling tidak pun masyarakat setempat tu setiap malam Jumaat baca Yasin dekat masjid. Tak, seminggu tak baca dah Quran. Dan Yasin seminggu sekali okey lah. Tak, lepas tu mari puak-puak yang kata bida'ah pula dah. Molek-molek ada orang mengaji Quran, tak mengaji langsung. Macam saya sebut tadi lah, kumpulan tu kadang-kadang dia mengajar. Contohlah dia mengajar Sahih Al-Bukhari selepas daripada Isyak setiap hari. Ada Nabi buat. Ustaz, Sahih Bukhari tak ada lagi zaman dulu. Okey, kita ubah lah. Tak, mengajar kitab ataupun mengajar lah secara umum. Ada Nabi mengajar setiap malam, hari tu hari ni. Tak ada tak yang macam kamu buat hari ni? Tak ada. Jadi kamu buat tu sebab apa? Sebab apa kamu letak jadual? Hari ni kita baca kitab ni, esok kita baca kitab ni, pukul dia ialah waktu sekian. Tetap dah waktu tu. Berjalan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak berubah daripada pukul 9 sampai pukul 10 malam baca kitab. Hal warad min Rasulillah, adakah Nabi pernah buat lagu tu? Jawapannya tak ada. Lepas tu kamu jawab lagu mana? Kamu jawab itu kami susun untuk kami baca kitab, supaya banyak kitab kami khatam, kami belajar. Sama lah ni pun. Tak, dia letak Yasin tu malam Jumaat, letak surah ni pada pagi Jumaat, ataupun amalan tu amalan ni pada hari-hari tertentu. Itu supaya apa? Mudah beramal. Itu sahaja. Bukan kita i'tiqad itu yang dibuat oleh Nabi. Tak. Dan perkara tu baca Yasin, bukan berdisko, bukan main minum arak. Baca Yasin. Takkan masuk syurga baca Yasin. Masuk neraka baca Yasin. Tak, Ustaz, masuk neraka tu sebab dia buat bida'ah. Nabi tak buat. Dah kita sebut dah tadi, kita tak i'tiqad itu Nabi buat. Kita tidak i'tiqad itu yang Nabi buat. Tapi soalannya, Nabi ada larang tak kita baca Yasin malam Jumaat? Tak boleh khususkan. Saya tak khususkan saya nak baca malam tu juga. Saya tak khususkan malam tu. Jangan-jangan saya baca juga malam-malam lain. Tak, bila saya baca Quran daripada Al-Fatihah, lepas tu masuk surah seterusnya, kadang-kadang sebelum habis 30 juzuk, sebelum habis 30 juzuk saya jumpa surah Yasin. Mungkin surah Yasin tu saya baca pagi hari Isnin. Tak, ikut turutan. Kena pagi Isnin saya baca surah Yasin. Jadi saya tak khususkan pada malam Jumaat sahaja. Ada juga waktu-waktu lain saya baca Yasin. Boleh tak? Jadi kalau kamu boleh dengan alasan untuk bersistem dalam beribadat, dalam mengajar, dalam mendidik, kenapa kami tak boleh? Tak. Jadi amalan-amalan begini teruskan buat kita di Malaysia. Tidak ada perkara yang yang tidak boleh. Boleh berlaku, insya-Allah. Perkara-perkara baik ni tak perlulah kita nak menghalang manusia daripada melakukannya, sekalipun kita tak nak buat. Okey, cukup sekadar tu. Dah 11:16 dah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi hadis yang ke-28. Kita akan cuba habiskanlah dengan sesegera yang mungkin. Kemudian kita akan cuba masuk kitab yang lain. Okay, cukup sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.